Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini saya akan berkongsi tentang penulisan akademik. Bagi anda yang baru pertama kali melihat channel saya, channel Cikgu Hana, ringan-ringankan jari untuk menekan butang subscribe. Terima kasih. Baiklah, mari kita lihat apakah dia pengertian penulisan akademik. Jadi penulisan akademik ini merupakan penulisan yang dilaksanakan secara ilmiah berdasarkan kajian yang kita laksanakan, dan juga hasil penulisan ini akan memberi sumbangan kepada komuniti akademik yang lebih besar. Okey, baik. Mari kita lihat kenapa kita menulis penulisan akademik. Apakah tujuan dia? Baiklah, yang pertamanya untuk memenuhi keperluan kerja khusus bagi kursus tertentu atau bagi melengkapi syarat bergraduat. Ia juga untuk tujuan penerbitan ilmiah dalam bentuk buku ataupun artikel jurnal. Ia juga untuk disampaikan kepada kelompok tertentu dalam suatu pertemuan ilmiah seperti kita bentangkan semasa seminar, simposium, persidangan ataupun kongres. Jadi kepentingan penulisan akademik ini adalah untuk penyebaran ilmu. Kita buat kajian, kita menulis secara ilmiah untuk kita sebarkan ilmu tersebut agar dapat dibaca ataupun jika kita bentangkan dapat didengari oleh khalayak. Pertama, penyebaran ilmu. Yang kedua ialah pembangunan minda. Ketiga, memahami manusia dan masyarakat. Dan yang keempat, meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan. Kerana lagi banyak kita kaji, lagi banyak kita baca, lagi banyak kita sedar bahawa kita tidak tahu dan kita perlu membaca lebih banyak untuk tahu lebih banyak. Tapi bila kita baca lebih banyak, kita tahu lebih banyak, lagi kita sedar bahawa kita banyak yang tidak tahu. Okey, baik. Jadi kategori penulisan akademik ini ada dua. Yang pertama, penulisan akademik pelajar. Dan yang kedua ialah penulisan akademik pakar. Jadi mari kita lihat perbezaan penulisan akademik pelajar dan juga pakar. Penulisan yang dihasilkan oleh pelajar ditulis untuk memenuhi kehendak tugasan, untuk memenuhi tugasan kursus yang mereka ambil. Kemudian ia dibaca oleh pensyarah yang menilai. Ia ditulis bertujuan untuk penilaian bagi menunjukkan bahawa pembelajaran telah berlaku. Manakala penulisan akademik yang dihasilkan oleh pakar ditulis untuk tujuan penerbitan dalam jurnal ataupun dalam buku. Ia dibaca oleh pakar, rakan sejawat ataupun pelajar dalam bidang yang sama. Ia juga bertujuan untuk menyumbang kepada pengetahuan baharu dalam ilmu ataupun bidang tertentu. Baik, apakah pula persamaan penulisan akademik pelajar dan pakar? Jadi ada 7 persamaan, iaitu standard dan ciri-ciri keperluan penulisan akademik pelajar dan pakar ini sama sebenarnya. Kedua-dua penulisan ini berstruktur, ada bukti ataupun bahan sokongan untuk menguatkan hujah, bersifat kritikal, faktanya tepat, hujahnya seimbang, penulisan dilakukan secara objektif dan juga formal. Baik, saya akan kupas satu persatu. Pertama kita lihat tentang bagaimana kita katakan bahawa
penulisan itu secara berstruktur. Jadi struktur yang jelas dan menepati genre penulisan. Saya bagi dua contoh di sini, iaitu penulisan laporan kajian dan juga penulisan esei ilmiah. Jadi format untuk penulisan laporan kajian, dia mesti ada pendahuluan, ada kajian literatur, ada penerangan tentang metodologi kajian, ada laporan dapatan kajian, ada penulisan perbincangan tentang dapatan kajian dan juga ada rumusan keseluruhan. Dan kemungkinan ada juga cadangan-cadangan untuk kajian-kajian yang selanjutnya. Bagi penulisan esei ilmiah pula, strukturnya ada pendahuluan sama ya, tapi pendahuluan dia ada penyataan tesis dan isi kandungannya dibagi kepada perenggan-perenggan dan setiap perenggan itu mempunyai satu idea utama. Dan setiap perenggan ada ayat topik, ada huraian, ada contoh-contoh dan kemudian ada kesimpulan kecil bagi setiap perenggan yang mengukuhkan ayat topik. Kemudian ada kesimpulan utama pada keseluruhan, pada akhir penulisan esei itu ada kesimpulan utama yang merumus dan mengukuhkan pernyataan tesis pada perenggan yang pertama. Ataupun kadang-kadang ada juga penulis membuat pernyataan tesis pada perenggan yang kedua. Baik, struktur yang jelas dan menepati genre penulisan ini, penulisan akademik ini perlulah kohesi, koheren, fokus penulisan tu hendaklah jelas. Maksud dia bila penulisan tu jelas menggambarkan bahawa penulis itu memang jelas tentang penulisan dia. Kalau kita baca satu-satu perenggan itu, kita pun keliru, bermakna penulis itu sendiri pun bukanlah orang yang berfokus dan dia sendiri keliru dengan hasil penulisan. Sebab itu kena buat perancangan yang teliti sebelum menulis. Okey, baik. Kita lihat yang seterusnya. Okey, apa yang dikatakan bahawa setiap hujah itu perlu disokong, perlu ada bukti. Jadi dalam penulisan akademik, pendapat dan hujah yang ditulis mesti ada bahan sokongan daripada pakar bidang. Dan bahan sokongan boleh dalam bentuk fakta, sebab, alasan, contoh sebenar, statistik dan juga sitasi dalam teks. Okey, baik. Mari saya tunjukkan satu contoh teks ya, yang berkenaan dengan denggi. Jadi apa maksudnya bahawa setiap penulisan akademik itu perlu ada bukti dan bahan sokongan. Baik, ini adalah teks tentang denggi. Denggi ialah satu masalah global yang utama yang melanda sama ada negara membangun maupun negara maju di seluruh dunia. Ini merupakan fakta. Fakta bahawa denggi adalah masalah global sama ada di Malaysia maupun di negara-negara lain. Denggi masih merupakan masalah global. Jadi bagaimana kita nak kukuhkan fakta ini? Maka kita buat sitasi dalam teks. Kita rujuk kepada kajian yang dilakukan oleh Butt et al. Butt dan rakan-rakannya yang diterbitkan pada tahun 2013. Kemudian kita lihat kepada ayat yang seterusnya. Di Thailand khususnya kerap berlaku wabak ini di semua wilayah pentadbiran di Thailand kerana sifat vektor dan tabiat pembiakan nyamuk Aedes yang hiperendemik telah menyebabkan impak yang besar terhadap sumber kesihatan awam. Sitasi dalam teks Xu dan rakan-rakan, Xu et al. Diterbitkan pada tahun 2019. Baik. Di Thailand
kerap berlaku wabak. Sebab apa? Kerana sifat vektor dan tabiat pembiakan nyamuk Aedes. Jadi sifat pembiakan nyamuk Aedes ni, tabiat pembiakan nyamuk Aedes ini merupakan sebab utama kenapa wabak ini kerap berlaku. Jadi siapa yang berdasarkan kajian siapa? Berdasarkan kajian Chu et al. Diterbitkan pada tahun 2019. Kita teruskan, di Bangkok sahaja, wabak denggi yang berlaku pada tahun 2019 mencatatkan 4,000 kes dalam masa sebulan. Jadi yang ini ditunjukkan statistik tentang wabak yang berlaku pada tahun, wabak denggi yang berlaku pada tahun 2019. Jadi teks ini ada faktanya, disokong dengan kajian, dan kita buat sitasi dalam teks. Bila kita bagi fakta, kita bagi pula sebab, dan juga kita sokong pula dengan statistik. Itu adalah menunjukkan bahawa adanya dalam penulisan akademik perlunya bahan bukti ataupun bahan sokongan untuk menguatkan penulisan ataupun hujah yang kita utarakan. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada penulisan akademik merupakan, seterusnya kita lihat pula ciri kritikal. Okey, ciri seterusnya ialah kritikal. Apa maksud dia? Jadi penulisan akademik ini bukan sahaja menguraikan maklumat, tetapi maklumat yang dihuraikan perlu dianalisis dan dinilai terlebih dahulu. Kajian yang mendalam perlu dibuat untuk membolehkan penulis menghasilkan penulisan yang kritikal. Jadi pembacaan perlu baca banyak bahan-bahan rujukan supaya kita ada cukup pengetahuan untuk menganalisis dan juga membolehkan kita menulis secara kritikal. Baiklah, ini saya bagi contoh. Contoh teks ini, sementara kajian dalam jadual 1 menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif, semuanya adalah pemerhatian. Kajian pemerhatian mungkin mendedahkan data. Namun, kajian pemerhatian tidak dapat menolak kemungkinan faktor bukan linguistik. Maka ayat yang terakhir ini merupakan penilaian kritikal yang menyuarakan batasan kajian yang terdahulu. Jadi bagaimana kita nak membuat penilaian kritikal, kita perlu ada cukup pengetahuan, cukup pembacaan, cukup rujukan supaya kita boleh membuat penilaian yang kritikal tentang kajian-kajian yang kita baca ataupun rujukan-rujukan artikel-artikel yang kita baca. Okey, baik, seterusnya kita lihat pula ciri yang seterusnya. Seterusnya kita lihat pula kepada ciri tepat. Baik, bahasa dan perkataan yang tepat perlu digunakan supaya jelas penulisannya, dan juga penggunaan perkataan yang khusus bagi bidang yang ditulis. Namun ada kalanya perkataan yang khusus perlu disusuli dengan definisi bagi memudahkan pembaca dari bidang yang berlainan mengetahui maksud perkataan tersebut. Kalau kita rujuk kepada teks tadi tentang denggi tadi, hyperendemic merupakan satu perkataan yang khusus bagi pakar kesihatan. Pakar kesihatan akan faham apa itu hyperendemic, dan ia merupakan satu perkataan khusus yang berkesan bagi orang yang faham. Namun bagi pembaca yang dari bidang yang berlainan, perlu merujuk kepada definisi atau
penulis boleh juga setelah menulis tentang hiperendemik, boleh juga membuat tanda koma, memberikan definisi ringkas dan seterusnya meneruskan ayat. Baik, kita lihat pula tentang ciri seimbang. Apa yang dimaksudkan dengan ciri seimbang? Di dalam penulisan akademik, sesuatu isu itu perlu dibincangkan secara seimbang dan adil. Jadi kita kemukakan hujah yang kuat yang tidak bersifat argumentatif, tidak bersifat persuasif dan tidak memutarbelitkan fakta. Jadi penulisan akademik ini perlu seimbang dari segi pro dan konnya, perlu dinilai ditimbang tara supaya penulisan itu tidak bias kepada satu idea. Ya, dia perlu penulisan akademik ini perlu seimbang dari segi idea dan hujah yang dikemukakan. Ciri-ciri yang seterusnya ialah penulisannya bersifat objektif. Baiklah, kita lihat penulisan yang objektif ini memberi penekanan kepada hujah ataupun informasi yang nak disampaikan bukan kepada penulis. Maksud dia, kita fokus kepada hujah, kepada idea yang kita tulis, bukan kita fokuskan kepada penulis. Jadi dinasihatkan untuk kita menulis ayat pasif, bukan ayat aktif. Kita lihat kepada ayat aktif berikut. Pada pandangan saya, ini adalah ayat aktif, jadi kita tukarkan kepada ayat pasif. Ia dapat dilihat bahawa kita tidak mengatakan itu pandangan kita, tapi kita menyatakan pandangan kita dalam ayat pasif. Okay. Saya tidak menjalankan kajian, ini adalah ayat aktif. Saya telah menjalankan kajian, ini adalah ayat aktif. Jadi ayat pasifnya kita ubah kepada kajian telah dibuat. Okey, yang terakhir ialah bersifat formal. Okey, apa maksud dia bersifat formal? Penulisan ditulis dengan bahasa standard, ayat yang betul dan formal, menggunakan struktur ayat yang pelbagai, terutamanya ayat majmuk, dan jangan gunakan ejaan pendek, itu short form, dan juga bahasa pasar. Dan contoh diberikan dua di sini. Contoh yang kurang formal, ada banyak sebab. Jadi kita tukar kepada ayat yang lebih formal, terdapat beberapa sebab. Keadaan banyak berubah, kita tukar kepada terdapat banyak perubahan yang berlaku. Jadi bila kita baca tu ayat itu lebih bersifat formal. Baik, sekian sampai di sini dahulu perkongsian daripada saya. Sehingga kita berjumpa lagi dalam siri video saya yang akan datang. Bantu saya untuk subscribe channel Cikgu Hana. Terima kasih.